السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama macam tukang masak tadi. Sama juga. Tukang masak tadi, dia contribute tenaga dia. Boleh pergi Mekah. Dia ni, dia sediakan diri dia untuk disewa. Kalau sekiranya kata dia ni orang Yaman, mereka nak pergi ke Mekah buat haji, mereka tak pakai kapal terbang. Mereka pakai jalan darat. Mereka pergi dengan bas. Maka dia offer diri dia. Dia tawarkan diri dia jadi driver untuk bawa bas. Bawa orang Yaman pergi ke Mekah untuk buat haji. Maka tindakan dia menawarkan diri dia untuk jadi driver, nak pergi sekali itu, tindakan itu sunat di sisi agama. Begitu. Dan tiada wajib yang demikian itu. Tak sampai peringkat wajib. Pasal apa? Pasal dia tak ada duit dan sebagainya, dia tidak mampu pada asalnya, tetapi sunat sahaja bagi dia. Begitu. Bermula dalil keduanya ialah barang yang diantara pada orang yang kuasa atas berpencarian. Maka jika sudah ada seorang menyewakan dirinya itu, tiba-tiba telah hadir ia di tempat haji, nescaya lazim akan dia oleh haji. Dia pada mulanya tawar diri untuk jadi driver saja. Tapi sampai di sana musim haji, sekali dengan buat haji. Macam tu. Kerana sekarang sudah boleh dikerjakan haji dengan tiada berpayah-payah lagi. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Pasal dia jadi driver bawa orang main nak buat haji. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Maka eloklah sekali dengan buat haji. Pasal sudah tidak jadi susah kepada dia dah nak buat haji. Kalau contoh yang lebih senang kita nampak di sini apa dia? Kaki tangan Kementerian Kesihatan. Kan kaki tangan Kementerian Kesihatan yang mereka ni pergi ke Mekah, pergi atas tujuan nak khidmat sebagai apa di sana. Klinik Malaysia dan sebagainya ada di sana. Jadi mereka ni macam mana? Adakah mereka boleh buat haji? Sunat mereka buat haji. Sunat. Pasal apa? Mungkin nak kira, mungkin mereka ni tak masuk dalam kumpulan yang wajib lagi. Pasal mereka tak mampu dari segi apa dan sebagainya. Tapi dia pergi atas khidmat. Dah ada dah di Mekah, sekali dengan buat haji. Maka hukum dia buat haji, sunat pada ketika itu. Ataupun pilot kapal terbang, bawa kapal terbang pergi, lepas jemaah haji di sana, lepas tu kapal terbang orang suruh tinggal di situ misalnya, daripada duduk saja masuk pergi ke Mekah buat haji. Begitu. Ataupun atas apa-apa juga tujuan yang lain. Baik, pergi haji untuk berniaga, apa hukumnya? Yang ni banyak jadi kan. Sambil-sambil pergi buat haji, sambil dia uak kain batik Jawa balik korang nak pergi berniaga lagi. Yang kata jenis macam ni. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, disunatkan bagi orang yang pergi haji itu kosongkan dirinya daripada menyiaga dan seumpamanya pada jalannya. Sunat. Sunat kita nak pergi haji ni atas satu tujuan. Apa? Tujuan nak pergi buat haji. Satu tu aja. Yang tu cantik. Yang tu cantik. Kita pergi ni pasal apa? Pasal pergi nak buat haji. Tak mau. Aku nak pergi buat haji, sambil-sambil itu aku nak lagu tu lagu ni. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kurang elok. Begitu. Baik, maka jika sekiranya keluar pergi haji dengan niat haji dan berniaga, maka pergi haji dan berniaga, nescaya sah hajinya. Haji sah. Kalau dia pergi buat haji, haji dia sah. Dan gugur daripadanya fardu haji. Dan dia habis. Rukun Islam yang mewajibkan kita pergi haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup tu, memang gugur. Makna dia dah selesai dah. Dari segi wajib pergi haji ni dah selesai. Tetapi pahalanya kurang daripada pahala haji yang kosong daripada berniaga. Kurang sikit. Pasal apa? Pasal dia dah untung tang menjaga kain batik, tang ni dia kurang sikit. Dia macam tu. Kan? Dia jadi macam tu. Maka ini hukum semuanya tiada khilaf padanya. Semua mazhab satu pendapat. Mengatakan orang yang pergi ke Mekah sambil nak buat haji, sambil nak menjaga, hukumnya apa? Hukum dia sunat. Sunat bagi dia apa? Sunat bagi dia bersihkan diri dia daripada unsur menjaga. Itu sunat. Kalau sekiranya dia pergi sambil nak buat haji, sambil nak menjaga juga, macam mana? Kurang pahala. Dia kata tu. Semua mazhab satu pendapat dalam bab ni. Bermula dalilnya ialah beberapa hadis yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab juga. Begitu. Baik, tajuk baru. Dia kata bab ma jaa kam furidal hajj
kam furidal hajj. Itu bab yang telah datang pada menyatakan hadis. Berapa kali pergi haji yang diperlukan itu. Kita ni betul-betul berapa kali kena pergi buat haji. Dalam seumur hidup berapa kali. Ketahuilah saudaraku, bermula mengerjakan haji itu wajib atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Tetapi wajib dipergikan itu adakah tiap-tiap tahun? Diwajibkan ataupun fardu pada sepanjang umur itu sekali saja. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita akan kenyataan berapa kali wajib kita pergi buat haji itu. Katanya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Qala lamma nazalat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qalu ya Rasulullah afi kulli 'am fasakata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Katanya tak kala turun firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya dan sekiranya Allah dan kerana Allah wajib atas sekalian manusia pergi haji akan Baitullahil Haram, iaitu mereka yang kuasa berjalan kepadanya. Baik, bila turun ayat ni Sayyidina Ali kata, bila Allah turun ayat ni, ayat apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah maka umat Islam wajib buat haji. Dan wajib ini ke atas orang yang mampu untuk menunaikannya. Bila turun ayat ni, apabila didengar orang akan firman Allah itu dibacakan oleh Nabi SAW, lalu mereka itu pun berkata, sahabat bila dengar ayat ni Nabi baca, mereka kata, ya Rasulullah, adakah wajib pergi itu pada tiap-tiap tahun? Apabila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan mereka yang demikian, lalu diam ia. Kerana menantikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ayat turun kata apa? Kata wajib dibuat haji. Ayat habaq lagu tu aja. Sahabat ni buat ramai. Buat ramai. Dia duk tanya pula, nak kena pergi tiap-tiap tahun kan lagu mana kan? Duk tanya Nabi. Fasakata. Dia kata Nabi sengak. Nabi tak respon kepada pertanyaan mereka. Nabi tak respon. Nampak tak macam mukadimah semalam yang kita baca di Masjid Tasir Gelubah. Mukadimah hadis malam ni yang Nabi SAW wa huwa sakit, dia kata Nabi diam. Pasal apa Nabi diam? Pasal Nabi tengah duduk naik unta, tiba-tiba mai satu Arab Bedui lompat tahan unta Nabi. Lepas tu terus tanya Nabi, wahai Muhammad, dia kata, apakah satu amalan yang aku boleh buat, yang amalan itu boleh menyebabkan aku jauh daripada neraka dan aku dekat dengan syurga? Dia tanya Nabi macam tu. Nabi SAW tak terus jawab. Nabi sengak saja. Kan? Dan Nabi SAW beralih tengok kepada sahabat-sahabat yang ada di belakang dia. Kemudian Nabi kata apa? Laqad hudiyah. Nabi kata sesungguhnya dia ni dapat hidayah. Nabi kata begitu. Dia ni dah dapat hidayah. Kan? Nabi SAW ni satu orang manusia yang berjiwa tenang. Dia orang duk main serbu tanya tak antum punca, dia tak jawab kalut-kalut. Dia ambil time, dia ambil masa elok. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya persoalan yang ditanya pada dia tu dia tak boleh jawab. Sebenarnya Allah saja yang tahu jawapan dia. Allah bagi tahu kata orang Islam wajib buat haji. Allah tak bagi tahu berapa kali. Bila orang tanya dia, berapa kali ya Rasulullah nak pergi buat haji ni? Nabi SAW diam. Diam pasal apa? Pasal nak tunggu wahyu. Allah nak bagi tahu apa dekat dia. Maka apabila dilihat mereka akan Nabi SAW diam, tidak menjawab pertanyaannya itu, maka mereka pun bertanya lagi. Ini yang kita buat. Kita bila kita tanya orang tu macam tak mau jawab, kita fahamlah ada pasal lah orang tu tak mau jawab. Ada pasal. Kan? Soalan nak duk main atas meja banyak-banyak ni pun bukan semua kita jawab. Kita tengok ada kita pilih nak jawab, ada yang kita biar pisah. Kan? Pasal apa? Mungkin kalau kita jawab aku terbakar masjid ni, bomba nak kena main tunggu di luar. Apa kan jadi soalan macam-macam tu kita KI visa. Kita KI visa. Tak ada orang bila dia shoot main soalan hangat dan tu punca ni, bila kita tak jawab dia kata Ustaz Samsuri ni tak boleh, penakut. Ada juga kawan kata begitu kan. Penakut hang tak percaya hang tanya soalan ni, dia mesti tak jawab ni. Ada juga. Jadi dia tak tahu kita ada alasan pasal apa. Ada soalan kita jawab, ada soalan kita tak jawab. Ada banyak alasan. Mungkin di antaranya soalan tu banyak kali orang tanya lah. Jadi kita duk jawab yang tu aja, kau apa tak dengar.
Maka kita KIV soalan tu. Dia marah sebab dia tanya sebab ustaz tak jawab. Dia baru main sekali ni je. Jadi dia nak tanya kawah duk ikut berapa lama dah, dengar dah 10 kali dah soalan yang sama. Jadi kita nak kena ra'i ramai orang, bukan ra'i dia seorang. Jadi kita KIV soalan tu. Dia kata dia ni pun nampak tak apa kejap lah. Kata aku tu pula kan. Kita ingat senang kan nak jadi satu orang yang semua orang kata okey. Kan? Saja tulang dia lah buah tu. Tulang dia masuk sikit. Baik, Nabi SAW pun bukan kata seorang tanya dia jawab, seorang tanya dia jawab. Bahkan Imam An-Nawawi, kita dah berapa kali dah. Imam An-Nawawi pernah ditanya dia beberapa soalan, dia jawab sikit aja, hak lain semua dia tak jawab. Pasal apa? Allah sahaja yang mengetahui dan dia sendiri tahu apa pasal dia tak jawab semua soalan yang orang tanya. Begitu, bukan dia nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kawan yang tanya tu sudah gaharu cendana pula. Kan? Dia tahu dah jawapan tu saja soalan tu dia shoot mai supaya bila ustaz jawab ada kawan kena candik. Dia tanya soalan tu bila ustaz jawab dia tengok muka kawan ni. Hari ni hang tahu ustaz jawab hang kata ni. Kita tak maulah pasal soalan macam tu tidak jujur. Tidak jujur. Dengan pengalaman kita yang terhad, bila kita tengok soalan-soalan tu kadang-kadang Allah bagi kita boleh tahu soalan ni jujur tak jujur dan sebagainya, macam-macam kita boleh tahu. Jadi begitulah. Jadi berlapang dadalah. Mana soalan kita jawab, alhamdulillah. Tak jawab, ya rahmatullah. Kira cantik mau ada macam tu. Baik. Jadi sahabat Nabi ni bila dia tanya Nabi SAW, dia kata, afi kulli am, adakah kita ni kena pergi buat haji tiap-tiap tahun? Nabi tak jawab. Bila Nabi tak respon, dia macam nak desak Nabi suruh jawab juga. Afi kulli am ya Rasulullah, adakah kena tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Duk tanya Nabi bertalu-talu macam tu. Faqalu ya Rasulullah fi kulli am. Qala Nabi SAW, walau qultu na'am la wajabat. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, adakah pada tiap-tiap tahun wajib kita pergi mengerjakan haji itu? Dah berkali-kali dia tanya, maka sabda Nabi SAW, tiada wajib tiap-tiap tahun. Tapi jikalau aku kata na'am, kalau aku kata ya wajib, pada masa kamu tanya itu, adakah wajib pergi tiap-tiap tahun? Maka atasnya menurut seperti mana yang diwahyukan, nescaya wajib ya. Nabi kata dia. Nabi kata jawab baik. Bila hampa tanya ni haji ni nak kena buat tiap-tiap tahun kan, aku sengak. Sengak tu alhamdulillah. Satu kebaikan untuk kamu, bukan untuk aku. Nabi kata satu kebaikan untuk kamu. Duk tanya lagi. Tiap-tiap tahun kah? Tiap-tiap tahun kah? Nabi kata lau qultu na'am, kalau aku kata tiap-tiap tahun, mampu hamba. Itu yang orang kita dapat tambah stay. Dia tambah stay lagi teruk kita. Nasib baik Nabi tak terburu-buru. Kalau Nabi respon kata ya, jahanam kita. Hak lagu sekali seumur hidup ni pun tuan-tuan, lah ni 5 tahun kena queue nak pergi Mekah. 5 tahun. Tuan-tuan register tahun ni. Bukan dia Y2K dah, tak tahu Y apa kan. Nak pergi 5 tahun ke atas, 7 atau 10 tahun baru kita boleh pergi Mekah. Kalau tiap-tiap tahun wajib pergi Mekah, berdosa tiap-tiap tahun kita ni kerana kita tak boleh pergi. Maka dengan kerana itu Nabi SAW dia tengok sahabatnya semangat sangat. Semangat sangat. Nabi tak respon. Biar dia reda. Lu tanya lagi. Lama Nabi kata lau qultu na'am la wajabat. Nabi kata kalau aku kata apa kena tiap-tiap tahun wajib pergi buat haji. Maka janganlah kamu sekalian suka bertanya akan barang yang zahir bagi kamu. Dia. Nabi kata, hampa ni mau jaga baik-baik. Jangan duk tanya benda yang tahu dah. Benda yang zahir bagi kamu terang dah, semua orang pun tahu. Terus tanya sangatlah. Benda tahu dah sudahlah. Sangat-sangat duk tanya benda ni pun orang fed up juga. Orang yang nak jawab pun fed up. Kawan yang duk dengar ramai-ramai pun fed up. Apalah tak ada soalan yang tu aja nak tanya. Orang tahu dah. Jadi jangan tanya benda yang sudah terlalu zahir bagi kamu semua. Nabi kata. Bahkan apa yang aku suruh sebagaimana difirmankan Allah itu, maka jujur sahaja atas kadar kuasa kamu. Kalau Tuhan kata walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan Allah dengan kerana Allah maka diwajibkan ibadah haji ini kepada manusia, dah kata wajib kita pergi buat. Sudah. Terus dia cakap banyak. Nabi kata. Kerana umat yang dahulu daripada kamu sekalian, sebab binasa mereka itu dengan sebab banyak soal, pertanyaan dengan nabi-nabinya, dan banyak terlingkah di antara mereka itu. Nabi kata jaga baik-baik. Umat nabi-nabi dulu banyak yang lingkup. Lingkup pasal apa? Pasal jenis macam ni. Jenis nak tunjuk pandai bercakap, nak tanya bagi banyak. Sedangkan benda yang dia tanya itu tidaklah semua tu perlu ditanya.
Begitu. Binasa mereka ni semata-mata kerana duk bercakap banyak sedangkan tak buat apa pun. Cakap tu bagi banyak. Nabi kata ini membinasakan umat dulu. Jangan kita ulangi benda yang sudah pun membinasakan umat dulu bagi binasa kita pula. Begitu. Fa'anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Maka diturunkan Allah firman-Nya itu. Katanya, wahai sekalian orang yang percaya Allah dan Rasul, janganlah sekalian kamu tanya akan Rasulullah daripada segala perkara. Jika sudah zahir perkara itu bagi kamu semua. Maka jika kamu tidak junjung akan firman Allah Ta'ala dan kamu ikut juga hawa nafsu kamu yang suka tanya itu, nescaya dapat celaka akhirnya ke atas kamu itu. Itu dia. Tuhan kata lagu tu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Jangan duk tanya banyak sangat. In tubdalakum, sekiranya benda hak kamu nak tanya kamu dah tahu terang dah, tu sudah tanya dah. Tuhan kata dalam Quran. Pasal apa? Kalau kamu tanya juga, tasu'ukum, nescaya itu akan membinasakan kamu. Begitu. Maka sekarang sudah disuruh Allah Ta'ala atas sekalian kamu kerjakan haji, maka junjunglah saja. Kalau dah Allah kata wajib, wajib dibuat sudah. Mengapa ditanya lagi? Kerana ditanya itu boleh membawakan disuruh buat seperti yang ditanya. Maka bukankah itu menjadi satu keberatan? Ya. Tanya. Di sekolah, cikgu abang ke budak-budak. Hari Sabtu ni, pasukan pengakap kena main sekolah. Itu saja statement cikgu. Hari Sabtu ni, Persatuan Bahasa Melayu kena main sekolah. Hari Sabtu ni, Persatuan Agama Islam kena main sekolah. Cikgu kata lagu tu, hari Sabtu main ya? Habis cerita. Tak tangan. Cikgu, nak pakai baju apa? Ini yang kata buat ramai. Pakai baju apa? Cikgu ni pun tak terfikir pasal baju tu. Dia duk fikir nak suruh budak main aja. Cikgu nak pakai baju apa? Cikgu ni kata, pakai uniform sekolah. Jadi susah. Aku tidak boleh main pakai baju raya. Dengan kerana hang tanya tu, cikgu kata, tak apa, main pakai uniform sekolah. Dah jadi susah dah. Kalau tidak boleh basuh dah baju tu hari Sabtu. Ni nak kena pakai lagi sehari. Balik itu baru nak boleh basuh. Kalau hari Ahad tak lagi hujan, kain baju tak kering ke apa-apa pula, nak jadi susah dah. Ada pula syekh seorang lagi yang kat tengah pula. Tapi kita nak buat ceramah Maulid Nabi, cikgu no. Kalau kita pakai baju Melayu, macam mana? Ni tambah tel. Tambah tel. Cikgu ni pun, sungguh juga. Kalau lagu tu pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Angkat pula seorang lagi. Nak kenangan sampil nak cikgu. Tambah dah itu contoh budak-budak tu pula. Orang tetua pun perangai lebih kurang pula. Ya, kadang-kadang dia punya perangai tu nak jadi macam tu juga. Dia pergi tanya tu, tanya nak bagi susah dia. Bukan tanya nak bagi senang. Tanya nak makin susah, makin susah, makin susah. Begitu. Maka akhirnya menjadi satu keberatan. Maka apabila datang keberatan, maka sudahlah tidak terjunjung lagi. Bila duk main susah, dia dah jadi payah lah. Tuan selalu dah dengar macam mana Suratul Baqarah menceritakan tentang sembelih lembu. Suratul Baqarah. Al-Baqarah tu makna lembu betina. Pasal apa ni nama surah tu Suratul Baqarah? Pasal apa? Pasal dia satu kes berlaku pada zaman Nabi Musa. Satu kes anak penakan bunuh pak penakan. Lepas dia bunuh pak penakan dia heret mayat pak penakan dia pergi bubur dekat kemah kabilah lain. Okay. Bunuh pak penakan dia pasal apa? Pasal pak penakan dia tak ada anak. Dia satu-satunya anak penakan kepada orang tua ni. Dan kalau sekiranya orang tua ni mati, dia menjadi waris kepada harta kawan ni. Anak penakan bunuh, tak mau nak tunggu dah. Bunuh pergi mati bang Syekh ni. Bila dah mati, supaya orang tak tuduh dia. Kan, pasal apa? Pasal bila mati, bila buat siasatan, kira modus operandi itu ada. Kan, siapa agak-agak bunuh Syekh ni? Cari, duk nampak tak ada siapa. Pasal dia ni, tak ada nampak orang bermusuh dengan dia. Cari, nampak anak penakan ni lah kot. Jadi dia nak elak daripada timbul macam tu punya ingat dalam hati orang. Heret mayat pak penakan pergi lempang dekat kabilah lain. Yang kebetulan kabilah tu ada permusuhan dengan kabilah mereka ni. Pandai tu. Orang kalau nak buat jahat, orang ni otak yang pandai. Kan? Dia boleh buat, dia boleh rencanakan bagi macam-macam punya cara. Kan? Baik. Bila jadi macam tu, puak-puak ni bangkit-bangkit tidur, terkejut mayat ada tepi kemah mereka. Mereka jenis tidur kota tempat lu ni. Geng nomad, apa nama badui ni. Bangkit-bangkit, mayat ni pula bangkit-bangkit duk cari kawan ni tak ada. Buat gerakan mencari. Cari. Dengar geng ni jumpa mayat satu. Hampir-hampir nak jadi berperang di antara dua kabilah ni. Ni, tunggu kepada surah Al-Baqarah ni. Maka akhirnya, walaupun mereka ni tak percaya dekat Nabi Musa, tapi bila main kelang kabut lagu ni, kita tanya Nabi Musa. Jadi style dia lah.
Kan dalam masyarakat kita pun ramai orang marah dekat ustaz, marah dekat alim ulama. Tak boleh sebut nama alim ulama ni kira lagu nak marah. Kan? Tapi bila mai sakit penat lagu menyawa ikan biji mata duk lilak-lilak, siapa yang dia pergi cari? Siapa yang dia pergi cari? Dia pergi cari kawan dia duk marah ni lah. Tolong Ustaz, mai buat apa-apa betul badan. Korang-korang pun mai buat yasin apa, mau bagi dia gelonsong pergi bagi cantik sikit. Siapa yang dia cari? Dia akan cari orang yang dia duk kata lebih kurang masa dia sihat. Ini realiti manusia. Manusia memang macam tu. Masa sihat ni cukup tak berkenan. Cukup tak berkenan. Dia kata pasal apa? Geng ustaz-ustaz ni, geng alim ulama ni, geng-geng hak mengaji agama ni, geng ni tak ada lain. Dia lagu duk cakap yang tu haram, yang ni tak boleh, yang tu tak kena, yang ni tak betul. Depa ni leceh ni orang. Dia kata. Tu masa sihat. Masa sakit, hak leceh ni lah dia yang dicari. Daripada sakit tu cari. Mati ni telah lah mereka tinggal terus lah. Memang bagi puak-puak lebay ni lah buat semua. Dan sampai tanam apa semua, puak lebay ni lah nanti buat. Puak lebay hak dia duk condemn ni lah nanti buat semua. Ini realiti manusia. Samalah dengan kabilah yang bergaduh tadi. Tak setuju dengan Nabi Musa. Tapi bila duk jadi macam ni, pergi cari Nabi Musa. Musa hang tolong settle kes kami sah. Dia tak kata settle lah. Dia kata kot lain lah. Nabi Musa pun main. Allah buat turun main wahyu dekat dia. Dan buat turun main wahyu dekat dia. Suruh mereka ni sembelih lembu. Dan dalam Quran tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah. Ayat 72-73. Saja balik nak baca cerita ni. Al-Baqarah 72-73. Allah cerita benda ni. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun. Dan ingatlah ketika kamu bunuh satu orang, maka kamu saling tuduh menuduh di antara satu sama lain. Nikih tadi ni. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang boleh menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lah ni nak tahu apa yang tersembunyi ialah siapa yang bunuh orang tua ni. Nak cari yang tu. Allah mukhrijun, dia memberi jalan keluar. Dia menyingkap penyelesaian kepada benda ni. Faqulna idribuhu bi ba'dihha wa kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah kata dia dalam ayat tu, dan kami berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lembu yang sembelih tadi ni idribuhu bi ba'dihha. Ambil sebahagian daripada anggota lembu ni, pukul badan mayat yang mati ni. Di sini khilaf ulama. Ada kata ambil lidah lembu, pergi pukul mayat tu. Ada kata ambil ekor dia, pergi pukul. Yang tu tak penting. Ambil apa tak penting. Yang pentingnya sebahagian daripada badan anggota lembu tu dia ambil dan pukul kepada kawan yang kena bunuh ni. Kepada pakcik kawan ni. Pukul dia. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan balik orang yang mati. Tuhan boleh buat tuan-tuan. Tuhan boleh buat. Bila ambil, tak kata pukul, sihat kena bunuh ni bangkit duduk. Bangkit duduk. Walhal sudah mati. Sekian lama mati. Bangkit duduk. Terus tunjuk anak-anak dia. Dia kata syekh ni bunuh aku. Habis tu, mati balik. P. Ramlee ambil idea ni. Yang kata P. Ramlee ni, dia ni pun akal ada juga. Dia ambil idea ni. Kan? Penyamun 40 orang kena jual dengan apa tu. Bangkit abang, mati dalam iman. Padam balik. Inilah idea dia. Berlaku zaman Nabi Musa. Bila pukul, bangkit duduk, tunjuk anak belakang dia. Dia ni bunuh saya. Mati balik. Nak kata apa? Maka akhirnya dapat ditangkap pembunuh itu. Apa Allah kata? Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan balik orang mati. Wa yuriikum ayatih. Allah nak memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan dia. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu ada akal. Itu kira. Tapi sebelum tu, bila Nabi Allah Musa alaihi salam suruh puak-puak ni pergi sembelih lembu, cakap banyak. Ini jadi hal kita duk kata tadi. Bila Allah Subhanahu wa taala suruh depa ni supaya pergi sembelih seekor lembu. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh kamu sembelih seekor lembu. Qalu atattakhizuna huzwa. Bila Nabi Musa kata Allah suruh hangpa sembelih lembu. Dia kata Musa nak main-main dengan kami kah? Ni tak nak kena mengenal dengan lembu. Ni cerita dia ialah satu kes pembunuhan sudah berlaku dan kami nak tahu siapa yang bunuh kawan tu. Ni tak nak kena mengenal dengan sembelih lembu. Apa ni pergi suruh buat benda tak nak kena mengenal ni? Atattakhizuna huzwa? Adakah hang nak buat main-main dengan kami? Cengih depan ni. Qala. Nabi Musa kata a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa kata aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi orang bodoh. Aku tak bodoh. Yang aku suruh hampa buat ni hak Allah suruh hampa buat.
Aku tak pernah buat kerja bodoh. Suruh selesai bab lain, aku pergi bercakap bab lain. Itu kerja bodoh. Aku tidak buat kerja bodoh. Yang aku buat ni ialah yang Allah suruh aku abang kat hamba. Buat. Okeylah, tak apa. Dia berkata, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, bukan tak mau buat ni, nak minta satu lagi. Tolong tanya Tuhan Hamzat, ni cerita lembu ni, lembu mana? Ni dalam Quran. Ayat 67 sampai 71. Cerita pasal puak Bani Israel ni cakap banyak aja. Tolong saya tanya Tuhan Hamzat, yubayyin lana ma hiya. Tolong perjelaskan kepada kami lembu jenis macam mana ni. Allah jawab dekat mereka, kemudian mai jadi susah. Mula-mula Allah kata, innaha baqaratun la faridun wala bik awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Mula-mula dia kata lembu tu ialah lembu yang tak tua dan tak muda. Dicari lembu yang umur la faridun. Dia ni bukan lembu tua wala bikrun, dan bukan juga lembu anak dara. Ya, itu belajar di masjid Sungai Ramai. Tak tua tak muda. Awanun baina zalik. Ambil yang agak pertengahan, tak tua tak muda. Faf'alu ma tu'marun, pi buat. Tuhan kata. Tak buat lagi. Kata lagi, wahai Musa, tanya Ustaz Tuhan, yubayyin lana ma launuha. Tanya Tuhan Ustaz, kala apa lembu ni? Ma launuha, apa warna dia? Kala apa lembu ni? Saya tengok ni Bani Israel ni. Tak apalah, Nabi Musa ni pun tanya. Allah kata, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tak apa, Tuhan kata tanya, aku jawab. Pergi cari baqaratun safra, lembu yang kuning, kekuning-kuningan. Faqi'un launuha, yang kuning tu kuning tua macam mah ni. Dia nak jadi susah lagi. Tasurrun nazirin, tidak cukup dia ni kekuning-kuningan macam mah, tasurrun nazirin. Siapa tengok pun syok kat lembu tu. Kacau. Siapa tengok lembu nak syok? Siapa yang tengok lembu syok? Kawan ada kerja jual lembu, dia syok. Dia bila tengok lembu, dia duduk langkah tak lepas nak beli lembu ni. Pasal apa? Dia duduk nampak kalau beli lembu di Burma. Jumpa satu kawan baru ni, dia kata, Ustaz, dia kata, saya baru bulan lepas pergi Burma, dia kata. Allah Ustaz, di Burma lembu murah Ustaz, dia kata. Lembu punya sehat elok, dia kata, baru 400 duit kita, dia kata. Baru 400 ringgit. Oh, balik dengan kapal dengan apa, turun mai di sini, boleh jual dekat-dekat 1,600, 1,800 boleh pergi Ustaz. Boleh buat duit. Ustaz tak mau join. Saya kata tak faham, pergi terang dulu lah. Kita gitu. Sampai jual ilmu boleh pajak kita dah ni. Kan? Jadi ambil doa dah. Kan? Jadi orang hak jenis macam ni, dia pi tengok lembu dia syok. Lagu kita ni tengok lembu nak syok apa? Kan? Kita tak ada minat dengan lembu ni. Kan? Begitu. Tapi oleh kerana Bani Israel tanya nak lembu yang macam mana, Allah dia bagi syarat-syarat apa? Kuning ke kuning-kuningan macam mai, mata tengok syok. Dah susah dah. Tanya lagi. Tuhan kata apa? Dia kata lembu tu la zalulun. Lembu ni la zalulun tusirul ard. Tak pernah orang guna buat bajak bendang. Nak cari ni. Lembu yang tak pernah diguna buat bajak bendang. La tasqil harsa. Tak pernah digunakan untuk jurih hayam, jurih tanam-tanaman. Musallamah, selamat daripada kecacatan. Itu syarat semua tu. La syiata fiha. Sikit belang tampung apa pun tak mau. Mau kala dia mai semua sekali. Cari hak ni. Bila macam ni punya syarat mai, dia kata apa? Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Dia kata tu baru clear betul. Al-an maksudnya la ni. Ji'ta bil haqq, hang wa mai benda yang benar dah memang clear betul. Apa Tuhan kata? Fazabahuha. Akhirnya mereka dapatlah lembu ni. Maka disembelih lembu tu. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tak mampu nak dapat lembu tu. Tuan, ni saya saja sulam benda ni masuk. Nak habaq kata akibat daripada hidup buat ramai ni. Akibat dia jadi sampai macam ni. Dalam hadis tadi pula Nabi SAW kata apa? Dia kata umat dulu binasa kerana banyak bertanya. Jangan kamu ulangi kesilapan yang umat dulu sudah buat silap. Begitu. Baik, dengan kerana itu celakalah datang kemudian daripadanya ke atas sekalian kamu semua. Bahkan sabatlah jua kamu atas apa iskal kamu itu. Apabila sampai masanya, maka adalah turun Quran menerangkannya. Benda ni mau sabar. Terus ada buat kalang kabut. Benda ni kita buat bagi elok-elok. Kita dah habaq dah dalam kuliah tafsir kita di masjid ni. Nabi kata apa? Al-ijlatu minasyaitan. Wat-ta'anni minallah. Kalang kabut, gopoh-gapah, buat kerja tenggelam punca ni semua minasyaitan. Ini semua syaitan punya kerja. Watta'anni minallah. Tetapi tenang, tenteram, buat kerja, ambil
belajar elok-elok, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah, dan bermula hadis ini hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk masalah pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Wallahu a'lam. Muka surat 22. Kita masuk masalah baru. Dia kata pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Pergi haji wajib berapa kali dalam seumur hidup. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak wajib atas mukallaf yang puasa pergi haji itu dalam seumur hidup, melainkan sekali haji dan sekali umrah dengan hukum syarak. Ini kita dah jumpa banyak kali. Haji ini wajib sekali aja pergi. Dah pergi sekali, sudah gugur dah kewajipan haji itu. Dan telah dinaqal oleh ashab kita akan ijma' muslimin atas ini. Dan telah dihikayatkan oleh sahibul bayan dan lainnya daripada setengahnya bahawasanya orang-orang wajib pergi haji pada tiap-tiap tahun. Ini ada pendapat dia kata wajib pergi tiap-tiap tahun. Kata Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam ta'liqnya, dan telah berkata setengah orang wajib pergi haji itu dalam 2 tahun sekali pergi. Ada pendapat kata 2 tahun mau pergi sekali. Dan kata mereka itu ini hukum menyalahi ijma'. Jadi yang muktamadnya ialah sekali aja haji. Sekali. Masalah syarat sah haji itu berapa perkara? Kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula syarat sah haji itu 2. Kita nak buat haji mesti ada 2 syarat ni. Yang pertama waktu, yang kedua Islam. Maka sah haji kanak-kanak. Budak-budak kalau buat haji sah. Dan ihram dia dengan sendirinya jika dia mumayyiz. Budak-budak orang pergi Mekah buat haji bawa anak. Anak baru umur 10 tahun misalnya, belum balik lagi. Tapi 10 tahun sudah mumayyiz. Ada beza. Balik dengan mumayyiz berbeza. Balik maksudnya cukup umur. Kalau laki-laki sudah bermimpi, kalau perempuan sudah datang haid, itu dia panggil balik. Yang ni dia kata budak ni mumayyiz. Dia belum balik lagi tapi dia sudah mumayyiz. Maksud dia boleh beza lah. Dia boleh beza. Dia tengok tok Arab dengan tok Melayu, dia kenal. Yang ni Arab, yang ni Melayu. Itu mumayyiz. Kalau diberi kepada dia satu najis, satu makanan, dia tahu yang najis dia tak mau, makanan dia mau, maka dia sudah mumayyiz. Kalau orang ni pergi ke Mekah buat haji, bawa anak belum balik lagi tapi sudah mumayyiz, sudah cerit. Dan anak itu dia boleh niat ihram sendiri dia. Darjah 4, darjah 5, anak dia dah pergi dah. Bila sampai di miqat, kita kata kat dia, abang kena niat ihram. Niat dia macam ni, dia boleh dah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi ma kafakan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi ma. Dia boleh lah yang tu, dia reti dah. Ataupun setidak-tidaknya dia reti kata kok Melayu. Maka dia boleh berihram dengan sendirinya. Dia sendiri niat, dia sendiri buat haji. Dan ihram daripadanya oleh walinya jika ia kecil. Kalau anak tu kecil lagi, dia tak erti nak niat ihram tu, dia tak erti, maka bapak dia tolong niat ihram untuk dia. Bapak dia tolong niat ihram dengan dia, saja aku berihram apa semua untuk anak, sebut nama anak. Ahramtu bil umrah ataupun ahramtu bil haji anhu, sebut nama anak. Bapak tolong niat untuk dia kerana dia tak erti lagi. Dan diperbuatnya barang yang diperbuat adalah haji daripada tawaf dan sa'i dan lainnya. Dan masa pak dia tawaf, dia kena tawaf sama. Pak dia sa'i, dia kena sa'i sama. Apa yang pak dia buat, maka dia kena buat sama. Maka sah haji bagi budak ni. Begitu. Dan ada pun waktunya, maka iaitu bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Dan 9 daripada bulan Zulhijjah. Sampai terbit fajar daripada hari menyembelih, yakni pada 10 Zulhijjah. Dalam tempoh masa tu, kalau sekalian pergi ke Mekah nak buat haji, maka hajinya sah. Maka itu dia panggil tempoh masa ataupun waktu untuk ibadat haji. Kalau kita pergi luar daripada waktu tu, tak boleh nak niat haji, tak boleh. Pasal apa? Dia luar daripada waktu dia. Tapi kalau kita pergi dalam tempoh itu, bermula daripada 1 Syawal sampailah 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar 10 Zulhijjah, maka itu dia panggil masa untuk melakukan ibadat haji. Begitu. Maka barang siapa ihram dia dengan haji pada lain daripada masa ni, maka ialah umrah. Luar daripada masa tu, kalau pergi jadi umrah, dia tidak jadi haji kerana dia luar musim haji.
Dan sekalian hari setahun-tahun itu adalah waktu umrah belaka. Umrah ni bila-bila masa pun boleh pergi buat. Haji dia mesti daripada 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu sahaja masa untuk niat haji. Lain daripada tu masa untuk umrah. Masalah. Syarat jatuh haji itu daripada haji wajib ada berapa perkara? Kata Imam Al-Ghazali ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga baligh. Yang keempat berakal. Dan yang kelima waktu. Maka jika ihram kanak-kanak ataupun abdi, kemudian yang merdeka abdi itu, dan kemudiannya jadi baligh kanak-kanak itu di Arafah ataupun di Muzdalifah, dan kembali ia ke Arafah dahulu daripada terbit fajar, nescaya memadai akan keduanya daripada haji wajib. Bawa anak pergi buat haji. Masa dia ada di Arafah tu, dia budak-budak lagi, dia tak balik lagi. Elok kita bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, dia balik Taibah. Ni yang kita fiqh ni, dia buat andaian kalaulah jadi macam tu. Bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, dalam perjalanan keluar daripada Arafah itu tiba-tiba mimpi dia Taibah ni, dan mimpi itu menunjukkan dia cukup umur. Macam mana nak buat dengan dia ni? Dia kata kembali ia ke Arafah dahulu daripada terbit fajar. Selagi mana tak terbit fajar pagi esok ni, buat balik dia semula ke Arafah supaya dia dapat wukuf di Arafah. Tadi dia wukuf dah? Dah. Tadi dia wukuf dalam keadaan dia belum balik. Haji dia sah, tetapi tak gugur wajib haji ke atas dia. Jadi dengan kerana dah keluar daripada Arafah, tiba-tiba dia balik, dia cukup umur, buat balik dia semula mai ke Arafah. Suruh dia wukuf dalam keadaan dia sudah balik. Maka dengan kerana itu anak ni, haji dia ni bukan sahaja sah, bahkan sudah gugur wajib haji kepada dia. Esok besar dia tak pergi pun tak apa dah, sebab gugur dah kewajipan pada dia. Begitu. Ataupun hamba, masa duduk di Arafah tu status dia hamba lagi, dia ikut tuan dia pergi buat haji. Elok bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah tuan dia kata, ni aku merdeka abang lah. Tuan dia kata kat dia begitu. Bila tuan dia istihar kata dia merdeka, dia patah balik pergi ke Arafah semula nak ambil wukuf tu. Pasal apa? Maka dengan dapatnya wukuf dalam keadaan dia sudah merdeka, gugurlah wajib haji untuk dia. Dia macam tu. Tajuk ni berat sikit. Jadi kalau tak faham buat ambuk dia. Dia macam tu. Kan? Jadi kalau tak ada asas tentang benda ni, dengar dia pasal tak kontak kan. Dia pasal tak kontak, dia mula nak menguap dia tahan hidung nak menguap. Dia tak boleh dapat. Kan? Jadi bagi orang yang dah pergi haji ataupun orang yang dah ikut kursus haji, bila dia dengar ni dia nampak. Dia nampak sikit. Jadi kalau tak biasa langsung dia dengar ni dia letih. Kan? Tapi kita baca bila kan buat faham begitu sudah. Gitu. Baik, dia kata kerana terbilang haji itu Arafah. Kerana Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Maksud dia siapa tak dan wukuf, dia tak dapat haji. Haji mesti dapat wukuf di Arafah. Wukuf mula daripada masuk waktu lohor sampailah terbit fajar pada 10 hari bulan esok ni. Dalam tempoh masa tu mau ada sat daripada Arafah. Ada walaupun dalam keadaan lena, sah wukuf dia. Maka wukuf ini menjadi tanda kepada haji orang itu dapat ke tak dapat. Begitu. Penting Arafah ini. Maka tidak kena dam ke atas keduanya melainkan seekor kibas. Bagi kes yang tadi ini, budak yang kemudiannya balik ataupun hamba yang kemudiannya merdeka, bila patah balik ke Arafah semula untuk dapatkan wukuf, maka mereka ni kena dam seekor kibas. Begitu. Dan disyaratkan ini segala syarat pada jatuh umrahnya daripada fardu Islam melainkan waktu. Dia kata umrah fardu pun syarat dia sama macam tadi juga, mesti Islam, mesti merdeka, mesti balik, mesti berakal. Kecuali bagi kes umrah tidak perlu kepada waktu. Bila-bila masa pun kalau pergi, kita boleh buat umrah. Gitu. Masalah, syarat-syarat jatuh haji itu sunat daripada orang yang merdeka, lagi cukup umur itu bagaimana? Orang yang boleh pergi buat haji kali kedua. Siapakah orang yang boleh buat haji kali yang kedua? Bila dia pergi kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, haji dia jadi haji sunat saja. Pasal apa? Hak mula pergi itu haji wajib. Dia dah pergi dah 3 tahun dulu, tahun ni nak pergi pula. Nak pergi pula ni sunat saja, bukan dia wajib lah. Baik, siapa yang boleh pergi buat haji sunat ni? Siapa? Dia bukan semua orang.
Siapa yang boleh pergi buat haji sunat? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, syarat-syarat itu iaitu kemudian daripada lepas batang lehernya daripada haji fardu. Orang yang boleh pergi buat haji sunat ini ialah orang yang sudah buat haji fardu. Barulah dia boleh pergi kali kedua itu hukumnya sunat sahaja. Maka haji fardu itu mesti didahulukan. Mesti clear haji fardu dulu. Kalau haji fardu belum buat, tak boleh kata ni aku mai buat haji tahun ni nak buat sunat dulu, apa tu ni aku buat kemudian. Tak boleh. Pihak mula tu dia jadi fardu. Pi balas pula tu baru jadi sunat. Begitu. Maka orang yang nak buat haji sunat, syarat yang pertama dia dah buat haji fardu. Begitu. Yang kedua kemudian haji qada. Bagi orang yang telah membatalkan dia pada waktu keabadiannya. Contoh hamba. Hamba dia pergi buat haji. Hamba ni kalau nak buat haji dia mesti dapat izin tuannya. Tiba-tiba dia tak minta izin tuan dia pergi buat haji. Maka haji yang dibuat tanpa izin tuannya, haji itu tidak sah. Maka dia wajib kena qada tahun depan. Bagi orang yang hamba yang ada kes yang macam ni, dia tak boleh tahun depan tu pipi nak buat haji qada, tak boleh. Dia tak boleh pada tahun depan tu dia nak pi buat haji sunat, tak boleh. Melainkan dia kena pi buat haji qada dia dulu. Clear haji qada dia barulah dia boleh pi buat haji sunat. Pasal dia ada hutang. Haji qada ni hutang. Dia kena pi buat haji tu dulu, clear haji tu tahun lagi sekali baru boleh dia pi buat haji sunat. Begitu. Kemudian dia kata yang ketiganya kemudian puasa nazar. Dia tak boleh pergi buat haji kali kedua kalau sekiranya dia ada nazar puasa tapi dia tak bayar lagi nazar. Nampak? Dia nazar, dia kata kalau anak saya dapat masuk universiti ni, ingat saya nak buat puasa 3 bulan sejak Syaban Ramadan. Kalau anak saya dapat pergi masuk universiti ni, dia kata saya nak puasa 3 bulan sejak Syaban Ramadan. Dia kata tu dia nazar tu. Tengok tak boleh nak buat nazar tu. Orang yang tersangkut dengan puasa nazar tak boleh buat ni, kalau dia pergi buat haji sunat, tak boleh. Dia kena clear dulu puasa nazar yang dia nazar ni. Dia kena puasa direct 3 bulan ni dulu, barulah boleh fikir nak pergi buat haji kali yang kedua, yang merupakan haji sunat. Begitu. Dan dia kata yang keempat, yang kemudian ialah puasa ganti daripada orang. Pak dia misalnya sebelum mati uzur sakit. Uzur, sakit ataupun macam-macam mana. Ataupun pak dia ni jenis tak puasa. Main bulan puasa tak puasa. Kan? Kemudian bila dekat nak mati dia habaq kat anak dia. Aku duk bayar puasa yang aku tinggal. Ada dia kata lebih kurang 25 hari lagi. Tak dan dia kata puasa. Aku pesan tinggal lah kat hampa anak-anak aku, hampa tolong buat puasa qada aku ni. Maka anak yang menerima pesan yang macam ni daripada bapa dia tidak boleh buat haji sunat, melainkan dia mesti selesaikan puasa qada pak dia yang pak dia pesan dekat dia ni. Pasal puasa menggantikan puasa qada pak dia ni adalah wajib. Tuan-tuan, kalau buka dalam bab faraid harta pusaka, sebelum kita bercakap tentang nak bahagi harta peninggalan orang tua ni kepada anak-anak, sebelum bercakap pasal itu, kita kena tengok dulu hutang orang tua ni dengan Tuhan apa dia. Kalau orang tua ni ada tinggal puasa dan sebagainya, anak ada 5 orang, bahagi ke anak 5 orang ni, hang ambil 5 hari, hang ambil 5 hari, 5 orang 25 hari. Pak punya hutang puasa 25 hari, bayar seorang 5 hari. Habis selesai yang tu, barulah boleh cakap pasal faraid, nak faraid harta. Tapi anak-anak ada ni, dia kata orang tua tu tak puasa, dia tanggung depan Tuhan. Aku nak tanggung harta dia. Hak ni ada ramai lah ni. Dia tak puasa, itu kira dia dengan Tuhan, aku tak campur. Lah aku main ni pasal nak jumlah harta dia berapa buat aku ni. Nampak? Lagu tu. Pak dia tinggal puasa, maka dia kena qada puasa yang ditinggalkan oleh bapak dia. Selagi mana puasa yang pak dia tinggal dia tak qada, maka selagi itulah dia tidak boleh pergi buat haji sunat. Begitu. Dan yang kelimanya ialah puasa sunat. Kalau dia ada orang yang dia merupakan satu orang yang mengamalkan puasa sunat dan sebagainya, barulah dia ni boleh pergi buat haji sunat.
Pasal apa? Pasal puasa sunat ni lebih mudah dikerjakan. Maka Islam suruh kita buat yang mudah dulu, baru pergi buat yang berat. Puasa sunat tak pernah buat, apa-apa tak pernah buat, nak pergi buat haji sunat. Haji sunat tu nanti selalu. Orang nak pergi buat haji fardu pun banyak lah ni. Daftar tahun ni, tahun 2007 baru boleh pergi. Ni kalau daftar lah ni. Tahun 1999 tuan-tuan daftar untuk pergi haji. Kalau ikut dia punya giliang, tahun 2007 baru boleh pergi. Punya lambatnya nak sampai giliang nak pergi boleh buat haji, nak boleh pergi buat haji ni. Dalam pada celah tu kita hati dah pergi berebut nak buat lagi sekali. Tak boleh macam tu. Pasal apa? Kita pergi kali kedua ni pergi sunat aja. Lu kawan hak duk beratok panjang tu dia nak pergi buat haji fardu. Maka utamakan dia untuk pergi buat haji daripada kita. Tu balik daripada kuliah Bayan baru ni, nak kita balik tu satu orang perempuan telefon. Tanya ustaz, dia tanya ni pasal dia kata ni makcik ni dia kata nak pergi buat haji. Ustaz duk kata tak boleh. Ini pasal apa? Makcik tak ada mahram kot. Dia kata mahram tak ada pun satu lah, tapi ada lah boleh tumpang-tumpang mahram ni. Dia kata. Saya kata siapa dia? Mahram yang nak tumpang tu siapa dia? Dua abang lah, apa nama abang ada nak pergi. Tak apalah mahram lah kita kata. Tapi makcik nak pergi ni kali yang ke-6. 6 kali dah. Abang tu awal senang nak ni kan. Makcik nak pergi ni kali ke-6 dah. Oh, umrah dah haji ni. Dah haji lah dia kata. Haji nak pergi kali ke-6. Dia kata ni kalau dapat kali ni kira kali yang ke-6. Ada sapilah lah kita kata. Tak sapilah. Lagi baik duit tu makcik ambil, makcik bagi dekat siapa-siapa, orang-orang mana kalau nak buat sekolah agama, kalau nak buat ma'had tahfiz ke apa ke semua, makcik bagi jadi khairat dekat makcik. Selagi mana daripada guna duit tu, makcik boleh duit. Boleh pahala. Duit makcik tu boleh dapatkan pahala pada makcik. Dopi pun dah jadi haji sunat aja dah buat apa? Lepas tu pergi ganggu pula orang lain yang baru nak pergi buat haji kali pertama daripada boleh pergi ke Mekah. Dan ni nak tanya ustaz boleh ke tak boleh? Tanya boleh ke tak boleh. Orang kata tak sapi, dia punya agak boleh ke tak boleh nak pergi ni. Ya. Jadi dia tanya lah dia kata apa? Dia tanya dia kata tak boleh. Saya pun kata tak boleh. Nah dulu. Ya. Kacau. Ada orang jenis ni dia suka pergi buat haji tiap-tiap tahun nak pergi. Sampai Arab pun kenal dia ni. Jadi masalahnya lah ni, dengan kerana sikap kita yang macam tu, akhirnya ramai lagi orang yang tak dapat nak clear yang fardu ni, dia tersangkut situ lah. Walaupun kerana kita seorang, ada seorang tersangkut. Kalau ada buang 10 orang macam ni, 10 orang tersangkut. Jadi dalam keadaan lah ni, susah nak boleh pergi ke Mekah ni, orang yang pergi dah sudah tak dulu. Bagi orang yang tak pergi lagi pergi dulu. Begitu. Baik, dan barang siapa hendak masuk Mekah kerana ziarah ataupun kerana meniaga, padahal bukannya ia penjual kayu api, nescaya lazim akan diihram atas satu qaul. Orang yang nak pergi ke Mekah kerana nak meniaga. Ya, dia pergi ke Mekah ni bukan niat nak pergi buat haji, bukan niat nak pergi buat umrah. Dia satu orang yang ada kepentingan perniagaan di Mekah. Jadi adakah dia ni boleh pergi keluar masuk tanpa perlu niat ihram dan sebagainya? Dia kata di sini mengikut satu qaul, dia kata sebaik-baiknya tiap-tiap kali dia nak masuk dalam Mekah tu dia berniat ihram. Walaupun pergi nak jual minyak angin. Ada orang Malaysia pergi sana dia buat apa nama perusahaan minyak angin. Arab ni angin banyak. Jadi bila pergi jual minyak angin di negeri Arab ni boleh duit. Boleh duit. Jangan. Tak balik. Yang pergi buka restoran pun ada di sana, yang pergi macam-macam cerita ada sana lah. Yang kerja duduk sana lama dah ada rumah, bila orang sini pergi dia sambut bawa pergi rumah dia bagi sewa, tingkat bawah rumah dia buat masak makan bagi jemaah haji, orang yang umrah, banyak dah ada sana. Banyak dah ada sana. Jadi kadang-kadang ada orang daripada sini pergi, dia pergi bukan pergi tujuan nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia pergi tujuan nak ziarah. Nak ziarah dia beradik dia ada di Mekah. Maka orang yang pergi atas tujuan ziarah atau pergi atas tujuan nak meniaga, maka mereka ni juga dituntut supaya setiap kali masuk Mekah niat ihram. Buat satu umrah setiap kali dia nak masuk ke Mekah. Kemudian tahallul dia dengan amal umrah ataupun dengan amal haji. Kalau dia buat umrah, masuk ni sampai di sana tawaf, sa'i, kemudian potong rambut sikit, maka tahallul lah dia daripada umrah. Begitu.
Baik, masalah rukun-rukun yang tiada sah haji dengan ketiadaan itu berapa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ada 5. Yang pertamanya ihram. Ini rukun haji. Yang pertamanya ihram. Yang keduanya tawaf. Yang ketiganya sa'i. Kemudian daripada tawaf. Yang keempatnya wukuf di Arafah. Yang kelimanya bercukup. Kemudian daripadanya ada satu qaul. Ini 5 dia panggil rukun. Orang yang nak pergi ke Mekah, 5 benda ni dia mau jaga betul-betul. Pasal 5 benda ni menentukan sah ataupun batal ibadat yang dia buat. Cerita nak cium Hajarul Aswad ni jadi nombor 2. Yang penting dia apa? Yang penting dia tawaf, sa'i, wukuf, bercukup, apa semua ni. Yang pentingnya benda-benda ni mau buat lagi elok. Yang sunat-sunat ni nanti tak elok. Ada orang dia raplah dengan benda sunat sehingga ke hak rukun dia bukan buat dia semua. Dia dengan duduk mengapai doa sekali lagi masa tawaf daripada Hajarul Aswad nak sampai ke rukun Yamani tu nak baca doa apa, rukun Yamani nak sampai ke penjuru Hajarul Aswad pula nak doa apa. Dia duduk pening dengan duduk hafal doa ni. Tiba-tiba tawaf dia tak sah. Ada macam tu. Ni dengan tangan duk pegang buku ni. Sambil duk tawaf tu tangan duk pegang buku. Dalam pada celah tu kawan main repuh jatuh buku. Bila gagal cari, bau lari dah. Bau lari dah. Dia gagal cari buku aja tu. Bau dia dah lari dah. Sedangkan tawaf itu rukun. Banyak tuan-tuan ada di sana kita tak tahu tiap-tiap tahun ada 20,000, 25,000 tu berapa orang yang sah haji kita pun tak tahu. Yang paling bahaya sekali tawaf tu. Pasal apa? Selain daripada kerana dia rukun, selain daripada tu kerana dia memerlukan kita ada wuduk. Selain daripada tu dia mempunyai syarat-syarat yang ketat. Tawaf ni dia ada syarat-syarat yang ketat. Tidak boleh berubah niat, tidak boleh lari bau dan sebagainya. Semua ni syarat dia cukup ketat. Kita kata bab batal wuduk aja sudahlah. Sudahlah, bab tu saja pun sudah. Berapa banyak orang dia jadi was-was, dia jadi syok. Bahasa lagu dia main pijak kaki aku saat ni. Tengok perempuan Pakistan. Dia duduk main. Keluar dia ambil ayat semayang lain pula. Masuk main pula. Kena lagi sekali. Perempuan Pakistan main singgung dia pula. Kena lagi sekali. 3-4 kali ambil ayat semayang. Dia tak ada ambil. Kira tak kena. Dia mula. Banyak ada jadi macam ni. Maka dia jatuh di dalam syubhat. Dalam melakukan amal agama. Dia jatuh dalam syubhat. Macam orang semayang. 3 ke 4 rakaat tak? Kira 4 lah. Habis sempat. Maka dia jatuh dalam bab syubhat dalam agama. Tak saatnya aku dulu. Nak pergi rumah lagu tu. Bila rumah lagu tu, dia buat keputusan hala nak kecoh dia. Yang dia kecoh diri dia sendiri. Bukan dia kecoh siapa-siapa. Dia kecoh diri dia sendiri. Maka dalam bab haji, benda yang macam ni banyak berlaku. Ada tuan-tuan yang naik kapal terbang dah sampai di miqat, orang buat pengumuman atas kapal terbang, kita sedang melalui kawasan miqat. Kepada jemaah haji, sila berniat ihram. Tak niat ihram lah. Yang Syekh ni dah sampai dah di Mekah tu. Sampai di Mekah dah masuk hotel apa semua dah. Kawan tanya dia, ni buat haji ifrat ke haji tamattu'? Dia kata nak tengok kawan-kawan lah, dia buat apa? Ada juga macam tu. Benda tu kena putih. Masa duduk di miqat jadi tu kena putih lah kita ni nak buat apa. Pasal niat kita tu menentukan kita niat ifrat ke, kita niat tamattu' ke. Dia niat apa ke tadi? Dia sampai dah di Mekah ni jadi nak tengok kawan-kawan lah. Tanya pula, ustaz buat apa? Kita kata saya buat tamattu' lah. Okey, kata tamattu'. Tak betul-betul tamattu' dengan ifrat ni macam mana ustaz? Duduk di hotel Mekah dah. Dia duduk tanya ni ifrat dengan tamattu' ni macam mana. Tak haru ke kita? Tunggu jangan. Kain ihram selepang tak kira. Ya kira Mekah lah dia pun. Tuan-tuan, cerita api haji ni bukan cerita api duduk Mekah ni. Cerita dia tak kena gaya kita buat. Saat lagi kita nanti balik daripada Mekah, orang balik ihram mai ke Malaysia ni. Kita balik mai ke Mekah ni, balik dalam keadaan ihram kita tidak tahallul sani misalnya. Macam mana cerita? Inilah bendanya kenapa kita kata benda ni dia menjadi kemuncak kepada ibadat. Kemuncak maknanya orang yang nak pergi buat haji ni dia kena beres ni.
Bak semayang, puasa, zakat, semua dia dah beres dah. Dan dia ambil faham, dia ambil reti, dia pi sana, dia tak mau dah nak kelang kabut. Dia pi dalam keadaan ilmu dia ada dan dia tahu apa yang dia nak buat di Mekah. Tak mau pi nak buat haji dalam keadaan cempera, dia pun was-was, faham tak faham, sama banyak dan sebagainya, tak mau macam tu. Nanti sampai sana nak ikut orang, tak mau macam tu. Dia kena ambil faham betul-betul, ambil reti betul-betul, pi di sana, dia tahu apa dia nak buat dan dia tak akan jadi kelang kabut dengan orang duk cakap macam-macam. Begitu. Jadi 5 perkara ni adalah rukun. Rukun makna dia kalau gugur satu, batal ibadat. Itu maksud rukun. Dan dia mestilah dipelihara dan dijaga. Dan bermula rukun umrah itu seperti rukun haji, melainkan tidak ada wukuf di Arafah sahaja. Buat umrah sama saja, ihram kena, kemudian tawaf kena, sa'i kena, kemudian bercukap kena. Yang tak adanya ialah wukuf di Arafah. Itu tidak ada. Baik. Dia kata dan sekalian wajib yang digantikan dengan dam itu iaitu 6. Ihram daripada miqat. Yang ni dia kata wajib haji. Dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Rukun haji yang kita terang 5 perkara tadi, tak dapat tidak mesti buat. Satu lagi dia panggil wajib haji. Wajib haji kalau sekiranya kita tertinggal, haji kita sah. Cuma kita kena bayar dam ataupun denda. Begitu. Baik, yang pertama dia kata ihram di miqat. Ihram di miqat. Maksudnya dia berniat di miqat dia. Kita di sini ya lam-lam lah apa orang duk beritahu Qarnul Manazil. Ini semua tempat-tempat ni di miqat. Kalau dia tidak berniat di miqat, dia pergi niat di tempat lain, maka dia kena dam. Haji dia sah, tapi dia kena dam. Begitu. Maka siapa-siapa yang meninggalkan dia dan melampaui ia akan miqat pada tempatnya, maka wajib atasnya dam seekor kambing diri-diri. Mana-mana orang yang tidak berniat di miqat yang ditentukan, dia pergi niat di lain, maka dia haji dia sah, tapi dia kena bayar dam, iaitu seekor kambing diri-diri. Begitu. Dia kata dan melontar, maka padanya dam. Dan ada pun sabar di Arafah sampai masuk matahari. Dan mabit di Muzdalifah. Mabit tu bahasa Arab. Mabit makna dia bermalam di Muzdalifah. Dan mabit di Mina. Dan tawaf wada'. Maka ini yang 4 dijabarkan meninggal dengan dam. Dijabar maksudnya ditampung lah. Ditampung meninggalnya dengan dam atas salah satu daripada 2 qaul. Dan pada qaul yang kedua padanya atas jalan sunat sahaja. So, benda yang disebutkan ini ialah wajib haji. Wajib haji ini kita kata lagu ni, buat. Tapi kalau kita ada kesulitan, kita tak boleh buat, maka haji kita sah, tapi kita kena bayar denda. Apa dia? Yang pertama, niat di miqat. Dia kata sedaya upaya kita pastikan tempat kita berniat itu di miqat. Begitu. Kemudian melontar. Melontar maksudnya melontar di Jamratul Aqabah dan juga melontar di ketiga-tiga jamrah. Sedaya upaya buat. Melainkan kita ada masalah, kita tidak boleh buat, maka digantikan dengan membayar dam. Begitu. Ataupun sabak di Arafah. Maksudnya dia ada di Arafah, sabak di Arafah sampai masuk matahari, tunggu sampai maghrib, sampai malam. Kalau dia tiada di situ sah saja. Sebab masuk waktu wukuf di Arafah ialah waktu Zuhur. Dia ada di situ pada waktu Zuhur, saat lagi pukul 2 dia bertolak dah. Dia dah bertolak dah, balik pergi Mekah ke apa semua. Pasal apa? Dia sekadar nak pergi ambil wukuf saja. Dia tidak boleh duduk lama sampai maghrib, dia tak boleh duduk. Pasal apa? Dia kata Arafah tak selesa lah, tak boleh duduk lah. Dia rasa nak balik pergi hotel di Mekah lah. Ada orang macam tu tuan. Ada. Ni geng nak pergi dengan apa nama VIP dengan raja-raja ni orang macam tu. Dia pergi duduk kadang-kadang di Arafah ni, dia pergi duduk saatnya, dia nak ambil wukuf dia aja. Masuk waktu Zuhur, dia sudah dapat wukuf. Lepas tu ada kereta mai, escort dengan motor apa semua, terus balik pergi di hotel Mekah. Saat ni malam, saat ni mai pula ke Muzdalifah, nak ambil mabit di Muzdalifah pula. Mai pada waktu tengah malam, mai lalu ke Muzdalifah aja. Lepas tu balik pula. Terus dia ada di Mekah pula, tidur di hotel. Dia kira buat haji cukup cantik ni. Dia punya haji kira betul-betul tak ada susah langsung. Ada apa macam ni. Tuan-tuan tahu pergi Mekah package sampai ratus ribu pun ada.
25,000 punya pakej ni biasa bagi orang-orang ada duit. 25,000 punya pakej. Dia bagi tilam. Dia Arafah pun ada tilam. Kan? Hak 100,000 tu dia Arafah pun bagi katil. Aircon pula lagi. Dia punya kemah dia Arafah tu ada aircon. Ada bumbung, ada dinding, ada aircon. Setakat 12,000 ni ada bumbung saja, dinding tak ada. 12,000 pakej. Tu dia tak jadi cerita nak dibuat ibadat lah tu. Dia jadi guna tak. Okay. Dia tak boleh duduk lama, tak boleh duduk saat aja di Arafah. Tak boleh. Saya ingat nak balik di Mekah. Macam tu punya buat. Kan? Ini keadaan yang ada semasa orang mengerjakan ibadat haji di sana. Ya. Mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di Muzdalifah ni, bermalam di Muzdalifah ialah bukan pergi tidur di Muzdalifah. Lepas tengah malam dia berada di atas bumi Muzdalifah. Yang ni kebanyakan orang nanti kena. Pasal apa? Baih dia nanti bertolak daripada Arafah. Baih dia nanti bertolak daripada Arafah, bertolak selepas daripada Aisyah. Pukul 9, pukul 10 baih dah bertolak. Jadi dia akan sampai di Muzdalifah sekitar pukul 10 macam tu. Pukul 10 tak masuk lagi masa untuk bermalam di Muzdalifah. Tak masuk lagi. Sebab masa tu masuk pukul 12 lagi. Jadi kita ni duduk atas baih. Masa baru pukul 10. Tak kena gaya. Driver baih ni kena hak jenis kepala putih beliung ni. Pukul 10 dia masuk dia nak pergi ke Mina dah. Kita nak kata apa kata? Kita dengan tak hati cakap harap. Dengan nak habak kata, tak boleh pergi lagi ni. Pukul 10 orang kena tunggu pukul 12. Nak habak lagu mana? Dia harap. Dia bukan Arab orang Saudi ni. Arab tu mai daripada Hadramaut, mai daripada Yaman, mai daripada Dubai, daripada mana. Mereka ni mai ambil upah, bawa kereta, bawa bas musim haji. Kita tidur pegang bau dia. Syekh boleh lah sebut. Syekh tunjuk jam. Dia peduli apa kat kita? Dia masuk dia jalan. Ada jemaah haji yang kena masalah macam ni. Ada. Maknanya pukul 10 dia dah keluar daripada Muzdalifah. 10.30 dia duduk ada di Mina lah. Maka dia tidak dapat bermalam di Muzdalifah. Bagi kes yang macam ni, dia tersangkut dari segi wajib haji. Dia tak buat. Nak bagi selesa, bayar dam. Nak bagi selesa, bayar dam lah. Pasal apa? Pasal kita dah keguguran satu wajib haji. Ada yang dia tunggu 11 setengah dia jalan. Illallah, kita kata nanti setengah jam lagi aja. Nak habaq dekat Arab tu kata setengah jam lagi tu nak habaq lagu mana? Nak habaq dengan dia tak faham kita tak faham dia. Oh, celah tuan-tuan. Atas bah daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah.